pada Masjid Kota Damansara yang menganjurkan program pada malam ni. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam ni kali pertama saya dapat hadir bertemu dengan tuan-tuan. Selalu biasanya program agama ni orang buat di masjid dan di surau saja. Kali ni kita bawa ke tengah masyarakat, dan saya tahu tuan-tuan bukan datang nak dengar kuliah ataupun ceramah, dan tuan-tuan sebenarnya datang untuk menjamu selera, membeli belah pasal esok nak masuk hari raya Aidul Adha. Tapi di kesempatan ini kita mencelah sedikit masa untuk sama-sama kita berikan sedikit ruang di hati kita untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan insya-Allah pada malam ni saya tidaklah membawa tajuk-tajuk yang berat. Kita bicara secara santai saja tentang konsep, tentang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Islam pada kita. Tadi kita telah sampaikan satu lagu, tajuk dia Silaturahim. Walaupun lagu ni dibawa oleh kumpulan Bumi Putra Rockers, tapi dalam lagu tu banyak mengandungi pengajaran dan pelajaran. Dan insya-Allah lepas ni ada lagi dua lagu yang saya akan nyanyikan untuk tuan-tuan lah. Kalau tak sedap minta maaf lah, saya bukan artis, saya ustaz. Jadi kalau nyanyi tak sedap tu jangan komen lah, sebab kita tak masuk akademik Fantasia, jangan komen. Cuma kita nyanyi ni sekadar untuk menyampaikan apa sebenarnya isi hati yang dikehendaki oleh Islam. Dalam lagu Silaturahim tadi dia menceritakan di bandar, di Kuala Lumpur, di mana jua hari ini kita lihat di kawasan-kawasan manusia sibuk, silaturahim sudah tidak lagi menjadi suatu agenda kehidupan. Manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Manusia hanya tahu pentingkan diri dia saja. Manusia hari ini lebih mengejar keduniaan daripada mengejar perkara yang boleh menghubungkan kecintaan sesama mukmin. Sebab itulah kita lihat bila kita turun untuk memberikan ceramah ni, sebenarnya kita nak tarik balik agar kita boleh hidup macam biasa, boleh makan dan minum macam biasa, tetapi ada perkara yang harus kita jadikan pedoman dan panduan pada kita, iaitu jangan lupa bahawa Allah yang menciptakan kita, Allah menjadikan kita, Allah yang menyebabkan kita boleh hidup di atas muka bumi ini. Dan kita hari ini ingat yang kita sedang duduk ini adalah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bumi ini ada tuan dia, iaitu Allah. Dan di bumi ini juga ada peraturan yang telah Allah letakkan, iaitu melalui syariat dia. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Ikutlah syariat Allah, jangan ikut jalan-jalan lain yang boleh memisahkan kamu daripada jalan Allah. Sebab itulah hari ini kita lihat, kita datang walaupun kita makan, minum, berhibur, sebenarnya kita tetap berhibur di atas landasan Islam. Islam suruh kita makan perkara yang halal. Islam suruh kepada kita untuk hidup dan atas muka bumi ini berpandukan jalan yang Nabi bawa. Sebab itulah hari ini kita lihat bila datang ke tengah masyarakat hari ini ada ceramah. Ini satu benda yang barulah bagi saya, benda yang baru bagi ustaz-ustaz lain yang pernah berceramah di sini. Tapi kita tahu ceramah kita sebenarnya bukan untuk mengganggu tuan-tuan. Ceramah ni sebenarnya adalah untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Ada perkara-perkara yang mustahak yang Allah jadikan untuk kita yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah menjadikan kehidupan ini. Yang kedua, rasa nak hubungkan silaturahim sesama kita, sebab kita adalah merupakan manusia yang hidup secara masyarakat. Yang ketiga, perkara yang jangan kita lupa adalah hendaklah kita senantiasa melakukan ibadah yang Allah Ta'ala suruh. Sebab tu konsep yang saya nak bawa dalam masyarakat ini mudah. Dirikan solat, jangan tinggal solat walau apa pun anda. Anda suka apa terserah pada anda, tetapi solat jangan ditinggalkan. Ini perkara yang paling asas. Solat kalau dibuat, dia merupakan tiang dalam kehidupan kita. Hari ini ramai manusia sudah meninggalkan solat. Kenapa mereka meninggalkan solat? Kerana mereka terlupa satu bab, bahawa hidup di atas muka bumi ini ada satu hak yang mereka perlu tunaikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
macam yang Nabi sebut dalam hadis, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya kamu pada Allah ada hak, pada diri kamu ada hak, pada anak-anak ada hak, pada ahli keluarga ada hak. Maka tunaikan, fa'ti kulladzi haqqin haqqah, tunaikan setiap yang berhak itu kepada yang hak atasnya. Jadi kita telah tunaikan hak kita, alhamdulillah. Hak makan, hak minum, telah tunaikan hak keluarga kita, memberi nafkah, pergi kerja, buat balik duit untuk isteri. Itu hak yang telah kita tunaikan. Tapi ada satu hak yang kadang-kadang kita terlepas pandang, hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tak minta banyak. Allah bukan minta 24 jam untuk kita sembah, dia tidak. Dia hanya minta 5 waktu saja. Aqimus salat, tunaikanlah solat. Ada 5 saja solat yang perlu kita tunaikan. Kalau kita laksanakan yang ni, sekurang-kurangnya kita telah berbakti untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Allah berhajat dengan solat kita, tapi sebagai tanda syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah muslimin muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan hadirin hadirat yang datang ke sini, maka pesan saya yang pertama, walaupun kadang-kadang dia belum mampu buat, tetapi dalam hati sekurang-kurangnya ada perasaan untuk mendirikan solat dan berniat untuk tidak meninggalkan kefarduan ni. Ustaz ni macam nasihat kami macam kami tak solat je, tak, bukan. Kita sebut ni agar kita dapat peringat balik diri kita bahawa ada masanya kita terlepas pandang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat salah satu perkara yang patut kita buat untuk dipersembahkan depan Allah. Insya-Allah perjalanan hidup lepas tu menjadi makin baik. Insya-Allah. Kenapa saya kata demikian? Sebab kita lihat siapa yang mendirikan solat dan mendirikan apa yang Allah Ta'ala suruh itu, maka pertamanya keberkatan Allah berikan kepada rezeki dia. Barulah bila dia kerja penat-penat, maka ada keberkatan di sisi Allah. Allah akan bagi, kalau orang tu bekerja, Allah bagi rezeki, tapi ada satu bab yang Allah tak bagi, iaitu keberkatan. Maka bila orang itu dia mendirikan solat, pasti ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.